Berkenaan dengan air kencing kanak-kanak lelaki yang masih belum berumur 2 tahun yang tidak makan apa-apa sahaja kecuali susu ibunya sahaja. Macam mana nak bersihkan dia? Iaitu memadai dengan hanya memercikkan sahaja air ke atas najis tersebut sehingga rata. Sementara air kencing bayi perempuan hendaklah dicuci sama macam najis orang dewasa, iaitu najis mutawassitah, iaitu najis yang sederhana beratnya itu, maka kita cuci macam biasa. Tetapi ada special sikit berkenaan dengan najis air kencing bayi lelaki yang bawah umur 2 tahun. Macam mana nak basuh dia? Iaitu dengan percikkan air. Ambil air, ada dekat sini kena dekat dia punya najis dia tu, kencing dia tu, percikkan saja. Kan, percik saja tanpa perlu mengalirkan air ataupun perlu basuh dengan banyak bilangan kuantiti yang banyak air tersebut. Namun itu sekiranya apa? Sekiranya tak bercampur. Maknanya hanya air yang dia minum air susu ibu sahaja. Itu syarat dia yang dikatakan oleh para ulama mazhab Syafi'i, iaitu apa dia? Hanya melibatkan bila dia minum susu ibu sahaja. Kalau bayi perempuan bawah 2 tahun, lepas 2 tahun, basuh dengan macam najis orang dewasa. Kenapa ada perbezaan? Itu adalah daripada hadis Nabi SAW dan diuji juga dengan kajian saintifik. Kajian saintifik. Jadi nak simpulnya dalam kajian saintifik itu, apa yang dia buat? Dia tengok bakteria. Bakteria dekat najis bayi lelaki ni dengan najis bayi perempuan. Kandungan bakteria dia, had lelaki kurang, had perempuan lebih. Jadi dekat situ adalah i'jazul ilmi kepada syariat ini. Maknanya adalah dari sudut saintifiknya itu ada. Bukti. Sebagaimana dalam kuliah yang lalu dalam air liur anjing itu, macam mana kita ada dia punya nak hilangkan ataupun nak ubat dia punya air liur yang beracun itu adalah dengan air tanah. Itu pun ada kajian yang dibuat di universiti, dan demikian juga dalam hal ini pun dibuat juga kajian tu di universiti. Tapi itu tak ada masalah lah. Maknanya kita tak perlu nak ulas panjang berkenaan dengan tu, biarlah orang yang sains yang mengkajinya. Sebab apa? Mungkin kenapa dekat situ ada diskriminasi ke? Kalau orang non-Muslim tengok. Jadi dia adakan kajian-kajian macam ni supaya boleh lihat inilah pada zaman Nabi itu tak perlulah kajian saintifik ini, kerana ia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila melibatkan hal ini, bila dah canggih sikit, zaman sekarang ni ada kajian saintifik dan orang sekarang ni dia suka memikirkan dari sudut logik. Maka ada sebahagiannya bolehlah dibuktikan. Namun sebahagian lagi itu adalah di dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagaimana tongkat Nabi Musa menjadi ular, bagaimana laut terbelah, bagaimana burak Nabi naik ke atas langit. Itu adalah benda yang gaib yang kita tahu melalui apa? Melalui hadis Nabi SAW dan sumber Al-Quran. Kan hari ini heboh bercerita berkenaan dengan seorang ustaz tu, cerita berkenaan dengan apa? Zaman Fir'aun ni, Fir'aun suruh pekerja dia bina menara setinggi 15 km. Maknanya 15,000 meter. Kat mana dia dapat kisah tersebut? Wallahu a'lam. Namun dari sudut
Sebab kalau perkara-perkara yang ghaib ini, yang ajaib ini, kita hanya tahu melalui apa? Melalui wahyu. Itu sumbernya. Melainkan kalau ada bukti lah. Kan, bukti yang ditunjukkan. Quran. Quran itu mukjizat. Quran itu adalah benda yang ajaib, yang orang lain pun tak boleh nak buat sama macam Quran. So kita nampak. Tetapi benda yang dah lepas tu macam mana kita nak tahu? Memang kita tak tahulah. Melainkan wahyu bagi tahu. Melainkan wahyu bagi tahu. Kalau tidak, dia akan jadi apa? Kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah yang mungkin palsu, yang mungkin cerita dongeng, mungkin cerita yang dia ada-adakan. Jadi nak kata had tadi itu menara setinggi berapa 15,000 meter itu adalah satu bercanggah dengan akal. Kalau gunung Everest tu 8,000 meter. 8,000 meter itu adalah satu tahap, itulah manusia boleh bernafas dengan oksigen. Lebih lagi daripada tu tak boleh dah. Dia akan matilah sebab tak cukup oksigen tu. Jadi padan tak waktu zaman dulu nak buat menara tersebut sehingga nak dapatkan oksigen susahlah. Disebabkan 15,000 meter tinggi. 15 kali lipat Burj Khalifah tu. Menara di Dubai itu sekilo. 1,000 meter lebih kurang. 15 kali menara tu adalah cerita yang dia ada-adakan lah, berkaitan dengan hal tersebut. Lagi kisah yang ajaib yang lain lagi. Ada seorang ustaz di Kelantan tu cerita pula apa? Ketika mana ulama nak menyelesaikan isu-isu agama ni, selak tirai tanya kepada Nabi. Seolah-olahnya Nabi wujud secara yaqazah. Itu tak apalah, banyak ustaz lain dah sebut berkenaan dengan perkara tersebut. Jadi kajian saintifik ini adalah untuk apa? Untuk orang non-Muslim, untuk lebih meyakini Islam itu melalui bukti-bukti yang ditunjukkan. Namun itulah apabila Nabi SAW memberitahu, itulah kaedah dia, tak apalah, kita dengar dan taat bagaimana kita beriman dengan apa yang Nabi suruh kita buat. Namun ada persoalan. Persoalan dia apa dia? Persoalan dia sekiranya kalau kita hari ini, ya ada sebahagian ibu. Sebahagian ibu apabila dia menyusukan anak dia, 2 tahun itu hanyalah susu ibunya sahaja yang diberikan kepada anak tersebut. Tak nak campur dengan had lain. Ada sebahagian lagi ibu-ibu ni, kalau hari ini ramainya yang bekerja. Bila bekerja ni kadang-kadang miss. Kadang-kadang penat, kadang-kadang stres, kadang-kadang macam-macam masalah yang boleh menyebabkan susu tu tak keluar, susah nak keluar, nak bagi susu kepada anak ni. Jadi macam mana nak selesaikan susu yang kurang ini adalah dengan susu formula lah. Susu formula digantikan. Jadi bila diberikan susu formula ni, ada pencampuran di antara susu ibu dengan susu formula ini, jadi najis bayi bawah 2 tahun ini adalah dianggap sebagai najis mutawassithah. Najis yang berat, sederhana berat. Bukan lagi yang mukhaffafah tadi. Yang ringan yang kita boleh percik-percik saja. Tetapi kalau dia bercampur dengan makanan lain, tak kiralah makanan susu formula ke ataupun apa-apa yang lain. Kan, kalau lebih, biasanya lebih 6 bulan ini depa ni dah makan, kan, dah makan macam makanan yang orang dewasa tu lah, Nestum dan sebagainya. Jadi tak boleh nak percik. Sebab ada orang silap faham. Dia ingat dengan bawah 2 tahun sahaja maka dia boleh percikkan air najis yang terkena tu.
Sedangkan kalau dibawa solat, maka menyebabkan solatnya tidak sah kerana menanggung najis. Itu kalau melibatkan salah faham lah dalam perkara ni, melibatkan air najis, air kencing bayi yang di bawah umur 2 tahun ini. Sekiranya kalau isu yang lain pula, kalau misalnya pakaian bayi tersebut bernajis, ada air kencing, ada dia punya tahi dia, jadi sebelum campur dengan baju kita dekat washing machine tu, maka kita perlu basuh dengan ala kadar, kita buang dulu najis dekat situ. Najis daripada pakaian bayi ini barulah kemudian kita letak di dalam washing machine yang campur dengan pakaian kita. Tak boleh kalau kita anggap budak tu masih kecil, kita pun letak pakaian dia dekat dalam washing machine tersebut, menyebabkan takut-takut pakaian kita juga kena najis bayi tu tadi. Baik, itu berkenaan dengan najis. Inilah satu-satunya najis mukhaffafah. Ini daripada kecil lagi kita dah mahir lah dalam perkara ini.